Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nabil bin Muhammad Zaki dari Grup 1 MPU 3312 Dakwah Islam di Malaysia. Saya akan menerangkan pendekatan ataupun cara dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Definisi dakwah Nabi dan Rasul. Saya akan menerangkan tiga definisi, iaitu dakwah, Nabi dan Rasul. Dakwah dalam bahasa ialah seru, dan istilahnya seruan mengajak manusia kepada perkara yang lebih baik dan sempurna, sama ada untuk diri sendiri ataupun masyarakat. Yang kedua ialah Nabi. Nabi dalam bahasa ialah berita, dan istilah menerima wahyu untuk dirinya sahaja. Yang terakhir ialah Rasul. Dalam bahasa ialah utusan, istilahnya seseorang yang menerima wahyu dan perlu disampaikan kepada umatnya. Latar belakang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberi nama Yusuf bin Yaqub bin Ishaq, anak kepada Nabi Yaqub dan Rahel serta cucu Nabi Ishaq. Dilahirkan pada 1745 Masihi dan wafat pada 1635 Masihi ketika berusia 110 tahun. Dia memiliki 12 orang adik-beradik. Pendekatan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Pendekatan yang digunakan Nabi Yusuf terbahagi kepada tiga bentuk utama, ialah wasilah, manhaj dan uslub. Yang pertama ialah wasilah. Wasilah ialah sesuatu perkara yang digunakan oleh pendakwah untuk merealisasikan manhaj dakwah, sama ada daripada perkara maknawiyah ataupun madiyah melalui akhlak. Nabi Yusuf memiliki akhlak yang baik seperti sabar, ikhlas dan lain-lain. Contohnya, Nabi Yusuf sabar semasa di penjara akibat difitnah oleh Zulaikha yang mengatakan baginda telah merogolnya. Contoh yang kedua ialah ikhlas. Baginda menjawat jawatan sebagai bendahara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah manhaj. Manhaj ialah berperingkat secara teratur yang dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, contohnya perbincangan, perdebatan dan lain-lain. Nabi Yusuf telah mempertahankan dirinya yang telah difitnah merogol Zulaikha, maka berlaku perdebatan bagi membuktikan kebenaran, akhirnya berjihad kepada Nabi Yusuf. Yang terakhir ialah uslub. Uslub ini ialah penyampaian kandungan atau isi dakwah dengan bentuk tertentu seperti melalui komunikasi. Contohnya, Nabi Yusuf menggunakan kelebihannya yang ada padanya, iaitu mentafsir mimpi. Baginda telah berjaya memperlihatkan mukjizatnya dengan mentafsir mimpi raja sehingga diangkat kedudukannya. Cabaran dakwah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki rupa paras yang tampan dan difitnah oleh Zulaikha dengan tuduhan merogol, dipenjara kerana kesalahan, difitnah oleh Zulaikha kerana merogol. Yang terakhir ialah memimpin perbendaharaan negara. Kesimpulannya, setiap Nabi dan Rasul memiliki metod tersendiri dalam menyampaikan dakwah. Setiap Nabi dan Rasul memiliki mukjizat ataupun kelebihan yang tersendiri bagi membuktikan kerasulannya. Setiap Nabi dan Rasul tidak terlepas daripada ujian dan dugaan sebagai cabaran dalam berdakwah. Metod ataupun cara yang digunakan oleh Nabi Yusuf boleh dijadikan panduan kepada pemimpin maupun da'i pada masa kini dan pada masa-masa yang akan datang.